Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Agenda Awani bersama saya Zulfitri Yusof. Hari ini di hujung minggu ni kita akan bercerita mengenai gaya hidup digital Malaysia. Kita pengguna media sosial antara yang terbesar di dunia, malah di kalangan kita juga memiliki lebih daripada satu aplikasi atau peranti mudah alih. Itu perkara yang biasa bagi kita. Dan hujung minggu ini bakal berlangsung Expo Gaya Hidup Digital Malaysia, di mana penggabungan di antara Picom dan juga Go Mobile dan juga SKMM berkolaborasi bersama untuk melihat ataupun berada dalam satu lapangan yang sama untuk mempamerkan produk-produk baru terkini dan juga dalam masa sama mempertemukan pemain-pemain industri dalam bidang industri ICT di negara kita. Jadi untuk bercerita mengenai perkara ini, bagaimanakah kita di Malaysia bukan sekadar menjadi pengguna tapi boleh meningkat lagi tahap kita mungkin sebagai inovator ataupun pencipta inovasi dalam bidang industri ini. Kita bersama dengan Yang Mulia Tengku Zaid Raja Ahmad, merupakan Ketua Pegawai Perkhidmatan dan Sokongan SKMM. Saya turut ditemani oleh Ketua Pegawai Eksekutif Picom, Saudara Saiful Bahri Saleh, dan di hujung sana Pengarah Comtech Asia, Saudara Wemel Kumavu. Terima kasih kerana sudi bersama kami dalam Agenda Awani pada malam ini. Gaya hidup digital Malaysia ataupun Digital Lifestyle Expo pada tahun ini adalah pertama kali di mana Picom dan juga Go Mobile yang masing-masing, saya pasti kalau PC Fair itu sudah 16 tahun usianya, Go Mobile 5 tahun kebelakangan ini, dan masing-masing ditunggu-tunggu oleh peminat-peminat gadget dan pemain-pemain industri di negara kita. SKMM masuk pada tahun ini dan mewujudkan satu expo yang secara komprehensif ini mempertemukan mereka yang terlibat dan juga pengguna juga di Malaysia ini. Jadi perbezaan ataupun matlamat dan juga penganjuran kali ini signifikannya bagaimana? Kalau Tengku boleh mulakan. Okey. Assalamualaikum, selamat pagi dan salam satu Malaysia. Terima kasih. Pertama saya mengucapkan terima kasih kepada pihak Astro Awani kerana menjemput kami datang untuk bercerita berkenaan dengan Digital Lifestyle Expo yang bakal diadakan pada 23 dan 20 hingga ke 25 hari bulan ini. Dan juga terima kasih kepada Encik Saiful Bahri, kawan saya, dan juga Mr. Verma kerana memberi peluang untuk bekerjasama. Dan ini adalah pertama kali bagi pihak SKMM mengambil peluang ke atas suatu platform yang telah pun dibina bertahun-tahun lamanya, dan kami merasakan ini adalah merupakan platform yang terbaik untuk SKMM memulakan peranannya. Untuk salah satunya adalah untuk memfokuskan kepada usaha membudayakan gaya hidup digital di kalangan masyarakat Malaysia. Okey. DLE pada tahun ini boleh dikatakan adalah merupakan acara 3 dalam 1, di mana bagi pihak Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia, kita akan mempertengahkan Digital Lifestyle Malaysia yang cuba kita promosikan, dan di mana kita akan binakan suatu kita panggil facilitate untuk mempertengahkan ekosistem yang bersesuaian ke arah ini. Dan dua lagi adalah Go Mobile dan juga PC Fair, yang mana ini merupakan suatu yang sebagaimana yang Encik Zulfitri beritahu tadi, sesuatu yang dipandang ataupun di look forward by people, kerana di sinilah mereka akan mendapat berbagai-bagai offerings dari segi gadgetnya, dari segi aplikasinya. Dan inilah peluang di mana SKM akan mengambil peluang kedua-dua bahagian terutama tadi untuk menjadikan penggunaan ICT dalam kehidupan seharian menjadi lebih menyerlah dan menjadi lebih berguna untuk kemudahan bersama dan peningkatan efisiensi, produktiviti dan sebagainya. Picom sendiri bagaimana melihat penganjuran kali ini? Kerana dilihat, kalau kita katakan tadi PC Fair itu sudah wujud sejak 16 tahun lepas. Satu acara tahunan yang saya rasa ditunggu-tunggu. Kalau 10 tahun lepas, dinamiknya mungkin mereka tertunggu untuk mendapat harga yang rendah. Mungkin 5 tahun kebelakangan ini kita melihat
sejauh mana peranti-peranti yang paling terkini ada di PC Fair dan sebagainya. Jadi trend itu berubah dari setahun ke setahun. Dan bagaimana akhirnya nanti kita nak lihat bahawa PC Fair bukan sekat PC Fair saja, tapi kita nak bergerak ke hadapan, kita perlu lebih daripada itu. Bagaimana tahun ini kita melihat dengan penggabungan dan juga melihat kepada trend masyarakat pada hari ini? Ya, terima kasih Zul. Ya, pertama kalinya selamat Hari Raya lah. Ini masih raya. Masih raya lagi. Selamat Hari Raya. Ya, jangan selamat makan yang makan ketupat tu banyak sangat ya. Nanti kau mengantuk. Jadi kita pasti ya PC Fair dah dianjurkan lebih kurang 16 tahun ya. Jadi kita nampak trend tu. Teknologi berkembang dengan begitu pesatnya. Jadi kita akan memberi pilihan pada ni consumerism ya, cash and carry yang kata ya, bargains. Jadi ramai orang datang, beratus ribu orang datang kalau di Kuala Lumpur ni. Tapi sejak 5 tahun lepas ya, jadi mobile industry trend dah bertukar dan Picom telah mengadakan Digital Lifestyle Expo 3 tahun yang lepas. Jadi kali yang keempat. Tapi kita tengok satu kolaborasi ni adalah lebih mustahak sebab bukan hanya kita harus beli barangan saja, benda yang murah ke, phone yang murah, tablet yang murah, tetapi penggunaan tu yang mustahak. Jadi ni level yang satu lagi. Dari segi aplikasi, dari segi konten, penggunaan yang lebih canggih. Lebih-lebih lagi ya, orang Malaysia sekarang ni ya, ada berapa? 67% broadband penetration household, 41 juta handphone. Jadi mana seorang tu ada lebih banyak smartphone. Jadi kita tak mahu mereka menggunakan hanya basic communication, tetapi penggunaan dari segi personal lifestyle dan juga penggunaan di tempat kerja sekarang dah kabur. Jadi penggunaan gadget tu gunakan dengan betul dan jadi lebih produktif, lebih efektif. Jadi jika mereka pergi ke 23 hingga 24 Ogos, 25 Ogos ni, jadi mereka boleh dapat nasihat yang percuma, tengok gadget yang apa, aplikasi yang ada, dan yang mustahaknya ramai entrepreneur Malaysia ada di sana. Ada di sana. Jadi boleh pertanyakan. Networking dan sebagainya itu bagus. Okey, Go Mobile sendiri, saya rasa kalau dibandingkan dengan PC Fair, Go Mobile agak istimewa kerana ada satu booth khusus untuk aplikasi developer dan sebagainya. And then tahun ni kita nak lihat ianya bagaimana kita melihat gabungan antara Go Mobile, Picom dan juga SKMM tahun ni. Targetnya bagaimana, goalnya bagaimana tahun ini? Very simple lah. Kalau tengok dalam cerita sini, kalau tengah-tengah ni mesti kita tengok handphone juga. Jadi kan a phone has become a center of everybody. So jadi I sekarang dengan sebab SKMM dengan Picom joining, I think it's a very important thing, because apa-apa kita guna pun handphone. Then handphone, what do you call, orang hanya apa yang orang akan dapat di sini hanya bukan beli handphone dengan tengok hardware, tapi dia akan tengok aplikasi. How to create a developer in Malaysia. Okay, that's the job of Go Mobile. Not only that, kalau orang ada idea, dia mau bincang sama orang-orang yang buat application, ada peluang di sana. That is a very, very important thing. So, itu antara perkara yang patut dilihat ataupun ditunggu-tunggu oleh peminat-peminat gadget di Malaysia, pembangun aplikasi di Malaysia pada 23 hingga 25 Ogos ini. Saya nak berhenti lihat seketika dahulu. Tadi kita dah berkata bahawa daripada segi penetrasi jalur lebar tidak ada masalah di Malaysia. Lebih daripada 60% kita memiliki smartphone ataupun telefon pintar yang antara yang paling banyak sekali di rantau Asia, saya kira. Kerana kalau dilihat seseorang mungkin ada lebih daripada 2 telefon pintar, secara mudahnya dilihat di situ. Tapi bagaimana akhirnya kita nak melonjakkan di antara kita bukan setakat seorang pengguna, tapi mungkin kita dapat mewujudkan peluang di situ, kita menjadi pembangun industri dan juga kita mewujudkan peluang ekonomi yang lebih sustainable. Itu perbincangan dalam agenda awal ni. Selepas ini kita berhenti lihat seketika dahulu. The business world. Okey, bertemu lagi kita dalam agenda awal ni. Kita masih lagi bercerita mengenai Gaya Hidup Digital 2013 yang akan berlangsung exponya di KLCC pada 23 hingga 25 Ogos ini. Dan kalau kita bercerita tadi dalam blog yang pertama tadi, kita bercerita Malaysia mungkin memiliki pengguna telefon yang cukup tinggi. Kalau di media sosial tu kita antara yang paling tinggi sekali, tidak berada di tangga yang corot, itu tinggi. Tapi akhirnya kita mahukan satu gaya hidup digital yang bagaimana? How you define our digital lifestyle in Malaysia? Bagaimana kita melihat itu daripada Go Mobile dan juga Picom sendiri melihatnya bagaimana? Saudara Wemong. See, what we are doing, we are partnering MDEC.
MDEC, and we are working also with ICON. They have actually developed a large amount of people who develop application, and this application is what you call actually is developed for what you call for app phones, for Android, for Windows, and all that. So, so this is so there's a showcase where they will be showing apps, and consumer has an opportunity to come and relate and talk to these people, and well as the industry. And the purpose of what you call MDEP developer is not only for the app to be developed for local, but also for international. Some of these applications are now worldwide use, and in China, in Taiwan, where the games are developed from what you call MDEP. They are what you call leaders, what you call leading games in this country. Bagaimana Pika melihat bahawa kita digital lifestyle di Malaysia, bagaimana kita mendefinisikannya? Kerana kalau kita bercerita setakat penggunaan telefon, penggunaan peranti sahaja, saya rasa tidak cukup setakat itu. Kita cerita mengenai e-kesihatan, perkhidmatan kerajaan yang secara elektronik, malah kita bercerita mengenai segala-galanya dihubungkan secara elektronik negara kita. Bagaimana kita menuju ke arah itu? Bagaimana kita meletakkan, kita mengukur tahap gaya hidup digital kita di Malaysia pada hari ini? Pertamanya, komunikasi itu adalah bukan hanya dari segi mobile, tablet, desktop, ini semua sekali ya, dari segi berkomunikasi. Bermakna dari segi public, individu ataupun company, company yang menggunakan SMI ni ramai. Bagaimana mereka menggunakan berkomunikasi untuk membuat kerja. Jadi aplikasi itu usaha. Juga kalau kita tengok pada industri, kita dah nampak satu trend di mana kita panggil ni macam MSC lah, macam MDEC kata tadi tapi MSC kita ni adalah mobile industry, social media yang disebutkan tadi, kita paling tinggi, top 3 dalam dunia kata. Dan juga e-commerce. Jadi commerce tu kita membeli melalui internet, membeli melalui jalur lebar, dan juga memberi aduan, submit tax melalui online tu, everyday life. So digital lifestyle tu mustahak. Dan poin yang ketiga yang saya nak sebut ni, kita dah adakan dari segi government ada tunjukkan Digital Malaysia, knowledge based industry, dan lebih-lebih lagi kita nak naikkan taraf kepada innovative digital economy. Ekonomi itu akan berpandu kepada populasi yang menggunakan teknologi, mengadakan hidup harian dan juga kerjaan menggunakan teknologi yang lebih pantas dan juga lebih produktif. Dalam aspek itu juga, kalau dilihat kepada, kalau diambil contoh, mungkin daripada kegairahan untuk mendapatkan peranti, kalau kita ambil sebagai salah satu contoh, kita tidak ada masalah di dalam aspek itu. Akan tetapi bagaimana kita dapat mewujudkan demand dan juga permintaan yang tinggi di kalangan pengguna di Malaysia supaya pembangun aplikasi, pemain-pemain industri ini dapat market ataupun wujudnya pasarannya sendiri di kalangan pengguna kita di Malaysia. Bagaimana hari ini kita melihat perkara itu? Itulah kalau saya sebutkan statistik tadi cellular coverage 96.8%, mobile broadband pun dah begitu tinggi, lebih daripada 3 juta, internet user 17.7 juta orang menggunakan daripada Jun 2012. Ini statistik daripada SKMM. Jadi bermakna kitanya populasi ini dah dapat mencapai melalui internet, dan bila mendapat internet komunikasi di mana kita boleh berhubung pada seluruh dunia, bukan hanya pada Malaysia. Jadi kita mesti berpandukan kepada peluang-peluang yang ada seperti ASEAN Caucus dalam 2015, di mana Malaysia akan mengetuai ASEAN, dan juga ini adalah populasi lebih kurang 590 juta orang. Jadi peniaga boleh mendapat peluang untuk berniaga di serantau. SKMM sendiri, bagaimana kita melihat perkara ini, digital lifestyle, gaya hidup secara digital? Kalau dalam aspek menjadi pengguna, tak menjadi perkara yang masalah besar, dan kerajaan dalam aspek ini juga menyediakan perkhidmatan dalam talian yang cukup banyak. Dan bagaimana permintaan dan juga engagement di kalangan masyarakat dan juga digital lifestyle yang lebih sustainable untuk jangka masa panjang. Sebab itu sebahagian daripada tugas SKMM juga. Bagaimana kita melihatnya? Biar saya bercerita sedikit dahulu berkenaan dengan peranan yang SKMM ingin jalankan. Pertama, kita rasa SKMM adalah merupakan institusi yang bersesuaian untuk menggalakkan penerapan dan juga peningkatan gaya hidup
digital pada asasnya di mana kita adalah merupakan regulator terhadap industri dan juga developer to the industri komunikasi dan multimedia. Jadi kita mengambil peluang di atas peranan kita dari segi fungsi kita. Jadi tujuan utama sebagaimana saya ceritakan tadi, kita mahu membudayakan gaya hidup digital di kalangan masyarakat. Selaras dengan perkembangan dan kemajuan teknologi komunikasi dan multimedia. Yang pentingnya adalah penekanan kami adalah tentang kita mahu showcasekan the future of connected world. Dan oleh itu kita memilih kita panggil teras ataupun teras utama yang berkisar di kalangan kehidupan masyarakat. Contohnya kita panggil e-health ataupun connected healthcare, penjagaan kesihatan terhubung. Kita juga mahu fokus kepada traceability of products and services, dan juga kita juga ingin menekankan tentang teras yang ketiga, iaitu people friendly commuting. Ini adalah merupakan perkara-perkara harian yang penting di kalangan masyarakat. Dan akhir sekali iaitu merupakan home ataupun community living, kehidupan di rumah dan community yang terhubung, yang smart, yang lifestyle digital. Dan kalau kita melihat kepada kerangka itu semua, bagaimana pembudayaan itu wujud dalam masyarakat kita pada hari ini? Actually sebenarnya perkara ini sudah merupakan suatu yang telah diterima. Apa yang perlu kita buat ialah memperluaskan lagi dan juga mempertingkatkan keberkesanannya dan juga benefit kepada masyarakat, dan mereka sedar bahawa teknologi ini sangat berguna dan jauh boleh pergi untuk meningkatkan mutu kehidupan mereka. Dia saya bagi contoh. Anak-anak saya nak belajar main gitar, dia bukan tanya pada ibu bapa. Dia terus pergi internet, chat, dalam seminggu dah boleh main gitar. Anak perempuan saya nak menyanyi. Jadi dia buka YouTube tiap-tiap hari tu, bukan hanya dalam toilet, dia bawa handphone dia tu. Jadi pembelajaran tu sebegitu dah masuk, menerap dalam kehidupan harian. Itu satu. Kedua, yang ahli perniagaan sekarang ni menggunakan gadget-gadget, menggunakan video conferencing, menggunakan Skype, di mana ia akan mengurangkan lagi kos-kos perniagaan, dan lebih-lebih lagi bila kita nak memasarkan produk kita ke pasaran dunia, dah banyak-banyak contoh yang kita ada. Jadi di digital lifestyle ni kita akan menunjukkan contoh-contoh peniaga-peniaga luar bandar juga yang dapat mendapat pendapatan yang lebih lumayan kepada 20,000 40,000 sebulan. Jadi kita boleh tanya bagaimana cara-cara menggunakan teknologi itu. Dan akhirnya saya rasa ini adalah sebagai lifelong learning. Kita dapat akses internet, bermakna kita ada macam library yang segitu berjuta-juta informasi yang boleh didapat. Jadi penggunaan tu kena betul, infrastruktur dah ada, security kita kena jagakan. Itu dah cerita lepas ni. I want to come in talking about lifestyle. Sebenarnya My Mobile University akan di-showcase di sini. Okey, kita nak kongsi perkara itu selepas ni. Kita nak berhenti rehat seketika dahulu. Kita tahan dulu. Kita ketahui perkara itu selepas ini dalam agenda awal ni. Kita berhenti rehat seketika dahulu. Ya. Prepare for the future of them. Untuk dia. Okey, betul kita dalam agenda awal ni. Mr. Wellman mungkin ada pandangannya. My Mobile University. My Mobile University, maknanya kami telah register universiti dari antarabangsa. Semua universiti, top universiti. Dan semua orang yang datang, pengguna akan datang ke what they call for this exhibition. Hanya dia kena register di sini. Lepas register, apa-apa pelajaran dia mahu belajar adalah free. Dan dapat akses terus kepada perkara ini. Jadi itu ada perkara yang dapat dilihat dalam pengisian dalam Digital Lifestyle Expo pada minggu hadapan, 23 hingga 25 hari bulan. Dan kita bercerita tadi bagaimana
penghayatan atau pembudayaan digital lifestyle tu di kalangan anak-anak kecil dah tak jadi masalah. Mereka lebih mahir menggunakan peranti, mereka lebih mahir mempelajari sesuatu melalui aplikasi-aplikasi di internet dan di device mudah ahli mereka. Itu perkara yang ada pada hari ini. Akan tetapi bagaimana kita melihat dan juga menjangkakan untuk mewujudkan infrastruktur dan juga mewujudkan kebolehan mereka untuk di masa akan datang, dan itu bagaimana kita melihat masa depannya digital lifestyle di Malaysia. Mungkin Tengku mungkin ada pandangannya sendiri. SKMM sebagai mengambil peranan strategik di sini sebagai enabler untuk menyuntik dan memperkasakan pembangunan inisiatif ekosistem gaya hidup digital. So ekosistem tu penting supaya setiap gadget can talk to each other. There is a support, on whatever application that been introduced, either internally dalam negara kita ataupun dari luar negara. Itu penting. Kita juga ingin menawarkan Harla 7 bagi memenuhi keperluan dan permintaan pasaran. And then at the same time, we would like to drive this initiative and mainly on related to connected world. Maknanya berasaskan kepada teknologi perhubungan, teknologi komunikasi dan multimedia. Fasilitiesnya dah ada, permintaannya sudah cukup banyak. Tadi kita cerita mengenai bagaimana dengan keselamatannya, bagaimana kita sebagai pengguna juga dapat menggunakan perkara-perkara ini dengan lebih inovatif dan juga memberi nilai tambah, dan juga bukan setakat tahap pengguna tapi meningkat ke mewujudkan peluang-peluang dan sebagainya. Bagaimana kita melihat perkara itu di masa akan datang? Atau sekarang pun sebenarnya? Sekarang dah ada dah. Orang katakan anak kita dilahirkan dengan satu smartphone kat sebelah tangan ya. Jadi bermaknanya Internet of Things. Perkara dah boleh digunakan oleh orang ramai, juga ahli perniagaan, juga dari segi society. Jadi itulah kita membudayakan penggunaan ICT sebagai enabler dan juga teknologi-teknologi yang ada kali ini. Sebab kita nak menaikkan kepada knowledge based economy. Bukan hanya lagi agriculture, manufacturing, pembuatan. Kita nak knowledge based economy ini mustahak dari segi penggunaan, dari segi apa peluang-peluang yang ada. Dan peluang tu seluruh dunia, bukan hanya di Malaysia. Jadi kita kena bukakan minda, tengok pada kita mesti mempromosi itu yang diadakan Digital Lifestyle Expo ni minggu depan, supaya kita mempunyai pilihan-pilihan yang bernas, yang bagus. Jadi kita tak pergi kepada pirated lah penggunaan tu, kita pergi kepada yang pembuatan yang boleh dibuatkan oleh orang Malaysia sendiri, aplikasi dan juga konten-konten yang kita dah ada, yang kita boleh menggunakan dalam hidup harian. Itu satu dari segi penggunaan, juga dari segi keselamatan, dari segi infrastruktur, dari segi CMA, Convergence Act, dan dari segi semua tu dah ada. Jadi maknanya kita mesti bertanyakan penggunaan yang cara betul. Juga saya nak memberi satu amaran juga lah. Kadang-kadang bila kita dah connected ni, banyaklah anasir-anasir yang tak bagus yang kita akan berdepan. Jadi bermaknanya bila kita pergi kepada expo tu, kita akan bertanya apa yang bagus, bagaimana untuk membuat kitanya firewall lah, antivirus lah, security. Sebab anak-anak kita ni akan didatangi oleh dalang-dalang banyak. Jadi itu kita sebagai kalau saya boleh tambah, insya-Allah di dalam expo itu nanti akan ada program SKMM yang merupakan suatu kempen tentang keselamatan di alam cyber, yang kita panggil kempen Klik dengan Bijak. InsyaAllah akan adalah untuk semua pihak yang berkaitan, sama ada ibu bapa, guru-guru, anak-anak sendiri, tentang bagaimana etika dan bagaimana keselamatan yang mereka patut ambil, langkah-langkah yang mereka patut ambil sebelum ataupun bila mereka berada di alam cyber. Nanti ada bengkel dan sebagainya nanti? InsyaAllah akan ada. We have a workshop. Bagaimana kita ceritakan tu? Last year sebenarnya kami ada workshop. Kalau orang tata buat application, katakanlah kalau saya tata langsung application, masuk workshop itu, bila keluar dia dah tahu macam mana buat application. Within one day. It's a workshop for one day from zero to hero. Dan itu perkara yang pengisahnya saya rasa kalau nak tahu lebih banyak lagi boleh terus saja ke laman web SKMM, laman web PCOM dan juga mungkin secara ringkas, Zulfikri, kita boleh beritahu tentang apa pengisian utama. Saya bacakan secara ringkas saja. Dalam 30 saat dah kita ada sikit. Pameran, kita ada bengkel, kita ada kuis dalam talian, dan kita ada pertandingan bakat-bakat baru, media sosial dipanggil Byte, dan kita juga ada anugerah usahawan jalur lebar cemerlang, kita panggil B Awards, dan itu yang di antara pengisian utama. Dalam 5 saat PCOM ada kempen green.
Dan kita akan memberi Pixie Bike 10 tiap-tiap hari. Kita akan adakan tanam pokok di kempen dan Intel akan bagi 2 Vespa untuk aplikasi Dan Go Mobile ada bengkel. Mobile is what they call Binkil is what they call from zero to zero. Then come and register and learn free from all the Okey, top semuanya university. di pada minggu hadapan 23 hingga 25 Ogos pameran ataupun Expo Gaya Hidup Digital Malaysia. Itu saja perbincangan kita pada hari ini. Minggu depan mungkin kita boleh bercerita dengan panjang lebar lagi ataupun terus saja ke Expo Digital Lifestyle di KLCC 23 hingga 25 Ogos ini. Sekian saja agenda Awani untuk malam ini. Kita jumpa lagi di Ruangan Maya, mungkin di esrawani.com ataupun Facebook atau Twitter Esra Awani. Sekian saja agenda Awani. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita jumpa lagi esok. Thank you very much.